Didik TV KPM. Ya, okey. Kita akan mulakan dengan Auxin dululah. Okey, di dalam buku teks kita murid-murid sekalian, anda akan nampak eksperimen sebegini sebelum kita mengetahui apa itu Auxin untuk menerangkan fungsi Auxin. Sebenarnya daripada pengalaman saya Irfan, murid rasa sangat-sangat keliru dan mereka tidak dapat menganalisiskan apa yang diberikan dalam bentuk eksperimen ini. Sebenarnya dia sangat-sangat mudah apabila kita faham. Okey, so kita cuba untuk fahamkan ya. Alright, okey. So eksperimen ini 3 eksperimen, nampak dia ada eksperimen pertama, eksperimen kedua dan eksperimen ketiga. So tiga-tiga eksperimen ini sebenarnya hendak membuktikan sesuatu. Supaya dia hendak membuktikan dengan nyatanya apa fungsi Auxin ini sebenarnya ya. So eksperimen 1 dan 2. Okey, so nampak tak hujung koleoptil? Hujung koleoptil ini adalah hujung di atas pucuk ya. Okay, dan juga akar, hujung pucuk akar pun kita panggil sebagai itu juga. So dia ni apabila dipotong. Okey, so apa yang berlaku ialah nampak tak dia tiada pertumbuhan. Sebagai eksperimen tu apabila dipotong nampak seperti tiada pertumbuhan. Ini menunjukkan bahawa eksperimen ini membuktikan bahawa Auxin dihasilkan di hujung pucuk. Itu dia. Sebenarnya begitulah murid-murid perlu tahu bagaimana hendak menganalisiskan apa yang mereka beri dalam bentuk gambar raja. Okey, dalam eksperimen kedua pula, hujung koleoptil juga dipotong. Tetapi ditempatkan di atas blok agar. Agar tahu tak? Agar-agar, Irfan suka makan agar-agar tak? Suka. Ya, so dia ini adalah dalam bentuk jelly. Dalam bentuk gel bermaksud dia ini ialah separa pepejal. Ya? So, Auxin ini akan meresap menerusi agar-agar itu. So, sekarang kita tidak letakkan koleoptil itu balik, tetapi kita hanya letakkan blok agar itu semula ke atas kawasan yang dipotong. Yang ajaibnya, koleoptil ini tumbuh ke atas. Tegak ke atas. Walaupun dia tidak mempunyai hujung yang telah dikeluarkan, dia masih juga. Right? Okey. So itu dia. Okey, so eksperimen yang ini ialah untuk eksperimen kedua lah ya. Auxin yang disintesis pada hujung koleoptil merangsangkan pemanjangan sel. Ya. So itu dia fungsi Auxin yang tadi kita nampak dalam jadual itu ialah Auxin yang disintesis pada hujung koleoptil merangsang pemanjangan sel. Bermaksud dia berfungsi untuk menumbuhkan sel itu ke atas. Okey, taburan Auxin mempengaruhi arah pertumbuhan. Kalau kita letak dia di serata sekata seperti ini, kita nampak dia tumbuh naik secara tegak. Tegaklah. Ya. Okey, taburan Auxin yang sekata menyebabkan koleoptil tumbuh tegak ke atas. So inilah fungsi eksperimen pertama dan kedua sebenarnya Irfan. Ya. Okey, sekarang kita tengok eksperimen ketiga. Apa yang mereka cuba buktikan daripada eksperimen ketiga? So dalam eksperimen ketiga mereka letak juga di atas blok agar. So dia boleh Auxin itu boleh meresap melalui blok agar, tetapi mereka letak dia secara sengit. Sengit. Di bahagian dia tidak sekata, mereka letak secara sengit. Apa pula keputusannya Irfan? Nampak tak koleoptil itu membengkok. Kan? So pertumbuhan ini yang menyebabkan arah pertumbuhan dia boleh menyebabkan arah pertumbuhan itu ke arah berbeza. Ya, itu bergantung kepada kepekatan Auxin sebenarnya. Ya, okey, bahagian yang menerima lebih banyak Auxin. Lebih banyak Auxin memanjang dengan lebih cepat menyebabkan koleoptil membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima Auxin. Baik, sebab tadi blok agar itu diletakkan di bahagian sisi ataupun sengit. Ya. Sebab itu di situ tumbuhnya sebab ada banyak Auxin. Ya. Berbanding kerana Auxin boleh meresap melalui agar itu kan. So dia meresap ni kawasan di sinilah mempunyai lebih banyak Auxin. So itu yang menyebabkan kawasan ini bertumbuh dengan lebih berbanding kawasan di sini. So dia pun membengkok ke arah sana. Faham? Faham Auxin? Okey. Okey, ini adalah suatu graf. Ini pun adalah suatu graf yang sangat penting di mana murid-murid perlu tahu macam mana hendak menganalisis graf ini. Dan ini adalah satu kemahiran yang sangat penting. Berkali-kali kita sudah beritahu kepada murid-murid sekalian apabila kita jumpa gambar raja dan menjumpai graf itu kita perlu tahu bagaimana hendak menganalisisnya. Okey. So graf ini nampak tak dia ada perangsangan dan perencatan. Okey, dia mempunyai gerak balas pertumbuhan. Terdapat 2 graf iaitu untuk akar dan pucuk. So apabila graf ini daripada kosong dan meningkat
menuju ke arah sini bermaksud kepekatan oksin meningkat. Betul Irfan? Betul. Setakat ni Irfan faham? Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey. So akar ini fungsi oksin di akar adalah untuk merencat. Kan. Ya, sebab itu apabila oksin rendah, nampak tak akar bertumbuh dengan cepat. Cepat. Manakala di pucuk pula kepekatan oksin yang tinggi, okey, akan merangsang Pertumbuhan. ya, ini adalah dua perkara yang saya hendak Irfan perlu tahulah, ya, and perlu hayati and perlu tahu macam mana nak benda ini yang kita akan tekankan berkali-kali sebenarnya. Ya. So, oksin di pucuk merangsang pertumbuhan. Okey. Ya, oksin yang tinggi di akar merencat pertumbuhannya. Okey, tak ada masalah. Kita boleh bercakap ni berkali-kali baru kita boleh ingat. Betul. Ya. Okey. So, kepekatan inilah yang kita dapat daripada graf ini. Kepekatan oksin yang tinggi merangsang pertumbuhan di pucuk. Okey, so tinggi di pucuk. Okey, tetapi merencat. So ini adalah satu cara, satu teknik untuk belajar Irfan. Apabila kita tahu ayat dia itu terlalu panjang, buatlah seperti ini. Mungkin Betul. dia akan memudahkan proses pembelajaran anda. Ya, merencatkan pemanjangan di sel akar pula. Okey. Inilah dia keajaiban hormon ini. Hormon yang sama. Tapi satu boleh merangsang, satu boleh merencat. merencatkan. Itu yang ajaibnya. Dalam pokok yang sama, bukan pokok berbeza pun. Pokok yang sama. Itu yang ajaibnya, kan? Okey. So rangsangan luar. Rangsangan means apa? Rangsangan means adalah apa-apa perubahan pada persekitaran kita. Ya. Okey, seperti cahaya dan graviti. Ya, cahaya dan graviti mempengaruhi taburan oksin di dalam tumbuhan. Yang ni yang tadi itu fototropisme dengan geotropisme kan? Okey, bagus Irfan boleh mengaitkan dengan apa Kita yang cuba, teacher cikgu. ajar tadi. Baik. Bermaksud anda sangat-sangat fokus pada kelas Kena teacher. fokus. Yes. Alright. Because dia ini satu chapter yang kebanyakan murid rasa sangat susah. Sebenarnya dia senang apabila anda faham. Betul. Dan teacher cuba nak fahamkan dengan semudah yang mungkin. Okey, so rangsangan luar seperti cahaya dan graviti mempengaruhi taburan oksin. So apa maksud taburan oksin ni? Ada kala taburannya tinggi, ada kala taburannya rendah. Okey. So dia juga depend on di mana taburan itu tinggi rendah itu berlaku. So kalau oksin yang tinggi di akar dia akan merencat. Kalau di pucuk oksin yang tinggi akan merangsang. Kena ingat Okey. So sekarang saya Irfan. Ya, saya. Saya tadi nampak Irfan ada tengok pokok ni bonsai. semua. Ada nampak tak coklat tu? Itulah tu tadi Ifan dah nampak dalam satu bekas kaca yang cantik ni ada banyak coklat sebenarnya. Sebenarnya saya bawa untuk Irfan, tapi hanya jika Irfan boleh jawab soalan Okey. teacher. Okey? Baik. Okey. Kita cuba. Saya tahu Irfan ini adalah murid cemerlang. Okey, kita cuba. Apa soalannya, cikgu? Okey. Bahagian tumbuhan yang manakah taburan oksinnya dipengaruhi oleh cahaya? Okey. Fikir baik-baik. Jawapannya ada dua, cahaya dengan graviti. Kalau dipengaruhi oleh cahaya ni, jawapannya adalah pucuk. Pucuk. Betul. Betul lah, cikgu. Betul. Satu coklat Satu coklat. Okey, nanti saya klip. Ya. Boleh. Okey, bahagian tumbuhan yang manakah taburan oksinnya dipengaruhi oleh graviti? Okey, bila graviti ni kena ingat geotropisme. Jadi jawapannya adalah akar. Akar. Bagus. So, 2 coklat untuk Irfan. Bagi sekarang, cikgu. Ya. Terima kasih. Barulah ada motivasi untuk kita belajar. Kata dapat 2. 2. Allah. Saja kan? Teacher nak jimat Okey, coklat, terima Irfan tak kasih. bagi. Okey, dah Okey, selesai. bagus Irfan. Teacher sangat-sangat gembira. Anda ni murid cemerlang dan boleh mengikuti pelajaran kita. Okey, Baik. so rangsangan luar seperti cahaya mempengaruhi taburan oksin. Okey, eksperimen ini pun daripada buku teks kita adalah untuk membuktikan pelbagai apa yang kita bagi tahu sebagai rangsangan luar. Contohnya seperti cahaya daripada satu arah ini, betul? Okey, betul. So apabila cahaya ini daripada satu arah, nampak tak?
So hujung koleoptil apabila dipotong, apa yang jadi? Tiada pertumbuhan. Kerana oksin dihasilkan di koleoptil, tiada oksin, tiada pertumbuhan. Baik. Okey, hujung koleoptil ditutupi oleh penutup legap. Apabila ditutup oleh penutup legap, apa yang berlaku ialah dia tidak dapat merangsang cahaya di mana-mana. Jadi dia pun tumbuh tegak. Okey. So hujung koleoptil ditutupi oleh penutup lutsina. Kalau dia lutsina, dia boleh nampak. Ada cahaya. Bukan nampak, dia boleh terima rangsangan tu. Dia tak boleh nampak, dia tak ada mata kan. Okey. Penutup dia akan nampak tak, dia akan bergerak ke arah cahaya. Okey. So apabila tapak hujung koleoptil ditutup dengan objek legap, dia menjadi, kalau tapak tak ada masalah kerana oksin dihasilkan di hujung koleoptil. Apabila anda buat di sini, tak ada apa-apa bezanya. Dia tetap akan bertumbuh ke arah cahaya. Alright. So hujung koleoptil diasingkan oleh blok agar-agar. So dia masih menunjukkan pertumbuhan fototropisme yang positif. Yang positif. Ya. So hujung koleoptil diasingkan oleh mika. Mika ni adalah sejenis seramik. Seramik. So seramik dia ni tidak boleh oksin, tidak boleh meresap melaluinya. Jadi dia ni tiada pertumbuhan. Okey. So ini menunjukkan bahawa apabila cahaya ini dia menunjukkan fototropisme positif. Ya, dia fototropisme positif. Betul? Tumbuhan akan selalu bertumbuh ke arah cahaya. Fototropisme positif. And dia ini dipengaruhi oleh taburan oksin. Ya. Okey, kita tengok pada akar pula. Baik. So di akar pula rangsangan luar seperti graviti, kerana nampak tak? Biji benih seperti ini dia tidak sensitif kepada cahaya. Betul. Apa yang menyebabkan taburan oksin ini menjadi tidak sekata adalah graviti, Irfan. Ya. Okey, so disebabkan biji benih ini telah bercambah. Okey, yang ini adalah pucuk, yang ini adalah akar. Okey. So graviti akan menyebabkan oksin ini banyak di sini. Alright. So banyak di sini. Okey, sekali lagi. Baik. Oksin yang tinggi di pucuk akan merangsang pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan. Oksin yang tinggi di akar akan merencat pertumbuhan. Sebab itu nampak tak, akar bertumbuh ke arah bawah, manakala pucuk bertumbuh ke arah atas. Sebab itu apabila biji benih bercambah daripada tanah, pucuknya keluar ke atas dan akarnya turun ke bawah. Oh, itulah sebabnya. Oksinlah sebabnya, Irfan. Baru Irfan tahu sebab oksin rupanya. Sebab oksin. Kan biji benih yang baru bercambah macam baby ni, tapi dia tahu mana nak pergi. Betul, sebab kalau oksin itu tinggi dekat akar, dia akan ke bawah. Ke bawah. Dan kalau oksin tinggi di bahagian pucuk, dia akan ke atas. Ke atas, ya. Tapi itu bergantung kepada taburan dia juga. Di mana? Di kawasan di sini bermaksud kawasan ini akan bertumbuh dengan lebih banyak, dia menyebabkan dia naik atas. Betul? Seperti ini. Di sini pula dia kawasan di mana oksin yang tinggi, dia akan merencat. Ingat itu, merencat. So dia akan turun ke bawah. Itu sebabnya. Okey, nak coklat lagi tak? Mesti. Baru dapat 2, Irfan nak kumpul banyak lagi coklat, cikgu. Okey, so anda dipersilakan ke sini. Ke sana? Ya. Okey. Okey. Sekarang teacher bagi. Ingat lagi tak slide sebelum tu? Masih ingat. Okey. So sekarang hujung pucuk. Di mana disebabkan oleh graviti? Di mana taburan oksin ni lebih banyak? Okey, kalau hujung pucuk taburan oksinnya lebih banyak di sini, cikgu? Ya, dia memang akan banyak di bawah kerana graviti akan menarik segala-galanya ke bawah. Di hujung akar pula, hujung akar pun sama juga, masih di sini. Masih di sini. Banyak oksin di sini dikumpulkan. Oksin yang tinggi di pucuk merangsang atau merencat? Kalau oksin tinggi di pucuk, dia akan merangsang pertumbuhan. Jadi, boleh Ifan lukis? Ya. Dipersilakan untuk coklat ni. Baik, di sini maknanya bila banyak dan juga tinggi kandungan oksinnya, di sini akan berlaku pertumbuhan pucuk dan dia akan ke atas. So bermaksud kawasan ini akan bertumbuh dengan lebih banyak berbanding di sini. Betul? Di akar pula. Di akar pula, okey. Boleh Ifan cuba? Ya. Okey, untuk di akar pula, sekiranya tinggi kandungan oksin di sini, dia akan bertumbuh ke bahagian bawah pula. Ya, ini kerana kawasan di mana oksin yang tinggi ini pertumbuhannya adalah lebih rendah berbanding kawasan di atas. Sebab itu akar turun ke bawah. Bagus, Irfan. Okey, dapat coklat, cikgu? Ya. Okey. Okey, terima kasih. Dapat lagi satu coklat. Nampaknya Didik TV KPM